penceramah kita pada hari ini iaitu Puan Ainur Fazilah Harun, Timbalan Pendaftar Jabatan Pengurusan Sumber Manusia Penjabat Pendaftar. Beliau akan menyampaikan taklimat berkenaan taklimat kemudahan staf. Selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hospital UiTM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan bermanfaat kepada semua staf Hospital UiTM. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Puan Ainur Fazilah Harun untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan Puan Ainur Fazilah Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua pengurusan hospital Sultan Abdullah, staf-staf yang dikasihi, doktor-doktor, misi-misi dan semualah para frontliners kita pada pagi ini. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada pagi ini bersama-sama untuk mendengarlah sesi perkongsian daripada kami, daripada bahagian saraan dan kemudahan pejabat pendaftar. So, tahniah saya ucapkan kepada pihak penganjur kerana menganjurkan taklimat kemudahan staf ini. Kami pun berasa berbesar hatilah untuk memberikan perkongsian ini agar semua staf maklum ataupun cakna apakah kemudahan staf yang terdapat di UiTM ini. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kerana menjemput kami di bahagian saraan dan kemudahan pada pagi ini. Bersama-sama saya yang membantu saya lah pada pagi ini untuk menjawab soalan sekiranya saya tak nampak di ruangan chat itu adalah staf saya, Puan Nurul Liana Mat Saman dan juga Puan Nur Farah Mustafa. So insyaAllah kami akan cubalah menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dan tuan-tuan dan puan-puan pun dapat apa yang kami sampaikan pada pagi ini. Alhamdulillah, sesi perkongsian melibatkan kemudahan staf ini sebenarnya banyaklah dalam UiTM ni memang banyak dan ruang lingkup bahagian saraan dan kemudahan ada beberapa kemudahan staf yang perlu tuan-tuan dan puan-puan tahulah. Tapi untuk pagi ini, since kita ada masa untuk 1 jam, so saya akan terangkan yang beberapa kemudahan yang paling utama yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu. Mungkin ada yang dah dengar pun taklimat saya sebelum ini, tapi ialah ilmu kan, ilmu atau sesi perkongsian ni seelok-eloknya kalau kita ada repetition, dia akan lebih faham dan lebih jelas. Okey, kita mulakan taklimat pada pagi ini. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ainul Fazilah Harun. Saya timbalan pendaftar di bahagian saraan dan kemudahan di Jabatan Pengurusan Sumber Manusia. Di Jabatan Pengurusan Sumber Manusia ni ada beberapa jabatan lah yang melibatkan juga kemudahan. Contohnya macam kemudahan cuti, kemudahan cuti, beasiswa staf. Tapi hari ini kita fokus yang terdapat di bawah bahagian saraan dan kemudahan ataupun nama pendeknya BSK lah. Okey. Objektif taklimat saya pada pagi ini sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan maklum beberapa peruntukan ataupun peraturan dan juga faedah tentang kemudahan staf, iaitu kemudahan perubatan, skim khairat kematian, skim ex gratia bencana kerja, tambang mengunjungi wilayah asal, tambang ihsan ataupun lain-lain kemudahan staf yang ditawarkan di UiTM. So kita akan go satu persatu, tapi saya akan cuba ringkaskanlah untuk kita fit dengan masa kita 1 jam ini. Okay. Sedikit overview bahagian kami. Yang ini kami memang di bawah pejabat pendaftar. So di bawah pejabat pendaftar ada beberapa jabatan, ada 3 iaitu Jabatan Pengurusan Sumber Manusia, bahagian Governance dan Sekretariat Universiti, dan satu lagi bahagian Rekod Pelajar dan Convocation. So kami ini HR di bawah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia ada 5. So saya dan tim di bawah itulah bahagian saraan dan kemudahan, di mana fungsi tugasan utama kami basically ada 2, iaitu unit pengurusan saraan dan unit kemudahan staf. Pengurusan saraan ni macam pengurusan emolumen, allowance, laporan perubahan gaji. Kemudahan staf ni yang melibatkan kemudahan-kemudahan lah ataupun permohonan-permohonan yang berkaitan dengan kemudahan
yang ada di under BSK, yang diuruskan oleh BSK. So saya suka juga, saya nak mencadangkan kepada urusia ataupun penganjur, mungkin lepas ni boleh invite kami lagi lah untuk kami cerita pasal allowance ataupun emolument. Yang ini pun saya rasa staff perlu cakna dan perlu tahulah. So, tapi hari ni kita fokus kemudahan staff dulu Okey, Okey, kemudahan yang pertama berkaitan dengan kemudahan perubatan. So ini isi kandungan yang akan saya terangkan secara lebih detail lagi berkaitan dengan kemudahan perubatan. Okey, rujukan yang diguna pakai di UiTM untuk kemudahan perubatan seperti itulah Ada perintah am bab F. Yang utama sekali ibu dia memang kita guna perintah am bab F. Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 21 tahun 2009. Manual kemudahan perubatan UiTM 2021 di mana kami dah kumpulkan semualah peraturan, faedah semua dalam satu manual untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Dan lain-lain perkeliling perkhidmatan dan perbendaharaan yang berkuasa dan diterima pakai oleh UiTM. Yang terkini kita pakai perkeliling perkhidmatan sumber manusia, juga ada berkaitan dengan kemudahan perubatan. Okey, kita pergi kepada tafsiran. Maksudnya siapakah yang berkelayakan untuk kemudahan perubatan Kalau kita sebut keluarga pegawai dalam perkeliling tu, kita rujuk kepada staf, kita rujuk kepada pesara, tak kiralah pesara staf lelaki ke perempuan ke, dan juga anak-anaknya. Okey, ibu bapa yang sah, ibu bapa kandung, ibu tiri atau ibu angkat atau bapa angkat yang pertalian kekeluargaannya adalah sah di sisi undang-undang. Maksudnya kelayakan untuk ibu bapa bagi staf ni sekiranya hendak ditanggung rawatan perubatannya, so ibu bapa ni dia kena pilih salah satu lah. Maksud saya, kalau dia ada ibu bapa kandung, dia ada ibu bapa tiri, so dia kena pilih salah satu. Keluarga pegawai ni, contohnya macam saya, suami saya, anak-anak saya. Dia tak sebut keluarga pegawai tu, itu sajalah. Dia tak termasuk ibu bapa. Ibu bapa dalam satu tafsiran yang lain. Okey. Istilah anak-anak yang berkelayakan untuk kemudahan perubatan yang ditanggung adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat yang sah di sisi undang-undang yang berumur di bawah 18 tahun dan sekiranya masih bersekolah ataupun belajar di bawah umur 21 tahun dengan syarat dia belum berkahwin. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ataupun staf itu ataupun pesara mempunyai anak yang daif ataupun anak OKU, maka had umur ini tidak terpakai. So selagi dia maksudnya tanggungan rawatan perubatan bagi anak-anak OKU ini adalah untuk seumur hidup. Okey. Hospital kerajaan dan hospital swasta, tuan-tuan dan puan-puan pun sedia maklum hospital kerajaan tu termasuklah hospital pengajian universiti, hospital kerajaan, hospital PGM, klinik perubatan kerajaan macam klinik kesihatan, macam itulah. Okey, hospital swasta seperti yang tuan-tuan sedia maklum, hospital swasta di luar sanalah yang selain daripada KKM. Siapa yang berkelayakan untuk kemudahan perubatan ini? Okey, yang ini saya dah sebut dalam tafsiran tadi, tapi yang ini secara ringkasnya lah staf UiTM, pesara UiTM, tak kiralah dia skim pension ataupun KWSP. Tapi kalau KWSP untuk pesara dia hendaklah yang bersara paksa. Kalau yang berhenti ataupun belum cukup tempoh persaraannya, bagi yang mengambil KWSP yang memilih skim KWSP, maka kemudahan perubatan ini tidak layaklah untuk ditanggung. Pasangan staf pesara UiTM yang berdaftar, suami atau isteri, anak yang berkelayakan, ibu bapa staf ataupun pesara UiTM. Staf UiTM ni kita rujuk kepada staf tetap, sementara, kontrak di bawah UiTM dan juga kontrak bukan warga negara. Kalau kontrak untuk lantikan tabung amanah, yang itu tertakluk kepada PTJ dia lah untuk ruangan liputan tanggungan rawatan kemudahan perubatan. Dia kena semak baliklah kontrak lantikan dia. Okey, sumber rawatan yang boleh ditanggung, hospital klinik kerajaan, hospital universiti, macam Hasa ni kira hospital universiti lah. Okey, klinik panel perubatan, pergigian, staf dan keluarga sahaja. Okey, untuk klinik panel ni untuk staf, pasangan dan anak-anak sahaja. Ibu bapa tidak ditanggung dekat klinik panel ni. Pusat Kesihatan UiTM, pusat kesihatan kita di UiTM Shah Alam ini, IJN tertakluk dengan syarat, Institut Kanser Negara, hospital swasta juga ditanggung sekiranya memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam perkeliling.
Okey, rawatan yang ditanggung adalah semua perkhidmatan rawatan di hospital kerajaan. Namun begitu, walaupun kita mendapatkan rawatan di hospital kerajaan, tapi tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, ada juga rawatan-rawatan yang memerlukan staf perlu bayar sendiri. Mungkin di hospital itu tidak mempunyai lah, tidak ada rawatan tersebut dan perlu mendapatkannya daripada supplier, daripada farmasi luar ataupun vendor luar. Jadi permohonan itulah yang berdasarkan perkeliling, mengikut perkeliling yang tuan-tuan dan puan-puan boleh mohon untuk perbelanjaannya. So apa dia? So inilah yang akan saya terangkan. Maksudnya semua kemudahan perubatan di hospital, semua kemudahan ataupun perkhidmatan rawatan di hospital adalah ditanggung kecuali yang tidak ditawarkan di hospital tersebut, yang tidak dapat diperolehi di hospital tersebut. Okey, ini adalah rawatan yang ditanggung yang mana kebanyakan rawatan-rawatan ini tidak diperolehi di hospital kerajaan. Ataupun sesetengah hospital menetapkan rawatan-rawatan tersebut perlu dibayar oleh pesakit ataupun staf ataupun pesara. Okey, yang pertama rawatan di IJN, rawatan buah pinggang, perkhidmatan perubatan, hospital itu tidak menawarkan perkhidmatan perubatan tersebut. Rawatan kemandulan, rawatan kepakaran, rawatan kecemasan di hospital swasta, rawatan luar negeri ataupun luar negara dan juga pembekalan alat dan ubat. Okey. Yang ini syarat pembekalan ubat dan alat. Untuk mendapatkan rawatan perkhidmatan ini ditanggung, maka staf ataupun pesara hendaklah mendapatkan rawatan di hospital klinik kerajaan bagi pembekalan ubat dan alat. Dan kemudahan perubatan tersebut tidak dapat dibekalkan oleh hospital dan klinik kerajaan. Kena belilah, alat tu kena beli ke, walaupun hospital kerajaan tu kata yang tak ada memang kena beli, so itu kena bayar. So kadang-kadang kita nampak macam semua macam stigma orang awam ataupun staf kita sendiri bila kita buat rawatan di hospital kerajaan semuanya tanggung kan. Tapi ada beberapa perkara yang memang tak ada dekat hospital tu, maka perlu diperolehi lah dengan secara permohonan ataupun pembelian ataupun peruntukan. So keperluan ubat dan alat tadi hendaklah diperakukan ataupun mendapat pengesahan daripada pegawai perubatan kerajaan sahaja dalam borang tu, dan permohonan ini di peringkat UiTM hanya diluluskan di peringkat UiTM sahaja, panel perubatan UiTM. UiTM sebagai badan berkanun ada panel ataupun ada jawatankuasa yang boleh meluluskanlah perkara-perkara tertentu ataupun peruntukan-peruntukan tertentu. Macam kalau kita di kerajaan yang full kerajaan, maksudnya kementerian, contohnya staf-staf di kementerian, pegawai, penjawat awam di kementerian, yang itu JPE yang uruskan. So kadang-kadang ada staf yang confuse ataupun pesara yang confuse lah kat mana nak hantar permohonan ni. Jadi memang yang ini memang under UiTM sahaja. So kita sahajalah yang akan uruskan kecuali kes-kes yang melibatkan PKM. Itu kes-kes tertentu. Boleh Okey, bercelah ke dengan soalan? boleh. Sorry Puan Ainul Rizal ni, saya nak tanya sikit sebab saya pun Okey, terima soalan juga. Saya pun tak boleh jawab soalan. Sekiranya ada seorang individu ini katakan dia ini dalam program weight loss. Okay? Kenapa dia masuk program ni? Sebab dia ada kemungkinan besar untuk kena diabetik. So di sini mungkin doktor akan prescribe dia bagi ubat tertentu pre-diabetik. Adakah ubat tersebut boleh ditanggung oleh UiTM? Soalan ni, terima kasih. Okay, terima kasih Encik Rizal untuk soalan tersebut. So macam saya sebutkan tadi, perakuan dan keperluan kemudahan perubatan tadi mendapat pengesahan oleh pegawai perubatan kerajaan. Prinsip untuk rawatan kemudahan perubatan ditanggung adalah ada bunyi ke? Ada soalan ke? Okey, prinsip untuk kemudahan rawatan perubatan ini ditanggung adalah untuk mengubati penyakit. Ia bukan mencegah penyakit. Maksudnya staf tu memang ada sakit itu, diabetes. So apa ubat untuk diabetes? Macam itulah. Kalau dalam program weight loss untuk pre-diabetes dan sebagainya untuk mencegah diabetes tu, mungkin kami akan tengok dulu
preskripsi daripada pegawai perubatan kerajaan, dan sekiranya kami di peringkat bahagian saraan dan kemudahan melihat ada keperluan untuk mendapatkan ulasan daripada KKM tentang penyakit ataupun perkara itu, so kami akan dapatkan ulasan daripada KKM dulu. So, sekiranya KKM menyokong untuk staf mendapatkan ubat tersebut, maka kita akan bawa pula kepada panel perubatan UiTM untuk tujuan kelulusan. Biasanya kalau KKM dah sokong di peringkat UiTM tak ada masalah. Biasanya lah. Tapi prinsip untuk rawatan kemudahan perubatan ditanggung adalah untuk mengubati penyakit. Dia bukan mencegah penyakit. Okay, tapi walau bagaimanapun, kami akan tengok dulu preskripsi kepada pegawai perubatan kerajaan tadi. So kita bukan maksudnya kita terus menyatakan sama ada layak ataupun tidak layak, tapi kita berdasarkan daripada ulasan daripada pegawai doktor dan juga KKM. Okay, boleh Cik Rizal? Dia tengok case by case lah. Kita nak kata layak ataupun tak layak tu kita tak boleh terus buat keputusan, kita akan tengok case by case dulu. Okey. Pembekalan ubat biasanya yang ditanggung adalah kami akan tengok dulu sama ada ubat itu tersenarai dalam formulari KKM ataupun tidak. Dan juga terkini LPU telah meluluskan formulari yang dikeluarkan oleh Hospital Sultan Abdullah. So hospital kita sendirilah. So yang ini tidak perlu sekiranya staf mendapatkan rawatan di hospital khasa dan ubat tersebut tidak ada dalam formulari KKM, tapi ada dalam formulari khasa dan diluluskan penggunaannya oleh pengarah hospital, maka kelulusan perlu mendapatkan kelulusan daripada UiTM dulu. So tak perlu melalui fasa ke KKM lah. So proses tu dah pendek asalkan ada kelulusan penggunaan ubat tersebut daripada pengarah hospital. Jadi kita buat kelulusan di peringkat UiTM sahaja. So dia tidak memerlukan masa yang lama. Okey, pembekalan ubat yang tidak disenaraikan dalam formulari ubat-ubat KKM ataupun formulari khasa, maka kami akan mendapatkan ulasan daripada KKM dahulu dan juga kelulusan daripada KKM dahulu untuk penggunaan ubat tersebut. Okey. Pembekalan untuk tempoh ubat yang berbayar ataupun yang memerlukan peruntukan adalah bagi tempoh 3 bulan sahaja. Okay, walaupun dipreskripsi daripada doktor lebih daripada 3 bulan, maka kami akan hantar jugalah untuk KKM untuk mendapatkan kelulusan KKM. Biasanya untuk di peringkat UiTM 3 bulan sahaja. Okey, seterusnya pembekalan alat. Okey, pembekalan alat yang ditanggung oleh UiTM biasanya berkaitan dengan alat ortopedik, anggota palsu, kerusi roda, alat bantuan pendengaran, alat rawatan jantung, alat bantuan pernafasan, cochlear implant, colostomy bag, urine bag dan intraocular lens, ataupun alat-alat lain selain alat yang dinyatakan dalam inilah, bergantung kepada keperluan pesakit itu sendiri dan juga preskripsi daripada pegawai perubatan. Walau bagaimanapun, pembekalan semua jenis alat untuk ibu bapa yang sah adalah tidak ditanggung. Jadi alat hanya untuk staf, pasangan staf dan anak-anak yang berkelayakan sahaja. Untuk ibu bapa yang sah, yang lain-lain macam rawatan-rawatan yang lain ditanggung insya-Allah kecuali alat. Okey. Alat ortopedik, walau bagaimanapun untuk alat ortopedik diluluskan di peringkat UiTM dia ada limit dia lah, dalam 10,000 sahaja. Bawah 10,000 kita akan bawa kelulusan pada peringkat UiTM sahaja. Lebih daripada itu kami kena dapatkan sokongan ataupun perakuan KKM. Anggota palsu yang ni pun ada harga ceiling melihat jenis amputasi staf ataupun pesakit itu, pesakit dan tanggungan lah. Ada 5,000, bawah lutut 5,000, paras lutut 10,000, atas lutut pun 10,000 dan seluruh tuhip ni 15,000. So kalau lebih daripada itu memang kena ada sokongan daripada KKM ataupun kelulusan daripada KKM lah. Alright. Okey, untuk kerusi roda yang ni pun ada jenis-jenis dia mengikut harga ceiling yang telah ditetapkan. Kalau standard wheelchair 400, 1,500, 2,000, 3,000, 7,000. So saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun arif lah jenis-jenis wheelchair yang telah dipaparkan ni. So yang ni lah dia punya harga ceiling tu. Kalau lebih daripada itu kami memang mohon kelulusan KKM terlebih dahulu. Okey.
Alat bantuan pendengaran, okey, alat bantuan pendengaran sebelah telinga 3,500, sebelah lagi pun 3,500. So kalau dua-dua dia orang pesakit ataupun staf perlukan, maka 7,000 lah limit dia untuk kedua-dua belah telinga. Okey, sebelah 3,500 saja. Okey, lebih daripada tu bukan tidak diluluskan ataupun tidak layak, tapi kita kena dapatkan kelulusan daripada KKM sebab dia melibatkan peruntukan kewangan. Alat-alat rawatan jantung, alat bantuan pernafasan, cochlear, colostomy bag ni, yang ini tidak ada had ceiling. Ia bergantung kepada perakuan daripada daripada pegawai perubatan dan juga kelulusan daripada panel perubatan. Alat lain selain alat yang dinyatakan had ceiling 1,000 sahaja yang boleh diluluskan oleh panel perubatan UiTM. So selebihnya memang kami kena hantar ke KKM lah untuk ulasan dan sokongan. Okey, yang ini basically yang ini adalah kita punya ringkasan ringkasan untuk pembekalan alat. So tuan-tuan mungkin boleh rujuk selepas ini. Nanti saya akan share lah slide ini untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Ada had ceiling dia lah lebih daripada tu kat mana kami perlu rujukkan. Okey. Rawatan buah pinggang, okey, rawatan hemodialisis, yang ini staf ataupun tanggungan. Yang ini untuk ibu bapa kita tanggung Okey, staf dan tanggungan perlu dapatkan perakuan daripada pakar nefrologi, pakar nefron dahulu. So hantar kepada kami. So perakuan ini hanya untuk sekali saja untuk seumur hidup. Biasanya staf ataupun tanggungan yang memerlukan rawatan buah pinggang ni dia every month Every month kena buat dialisis. Jadi kelulusan tu kali pertama saja seumur hidup, kecuali kalau tuan-tuan dan puan-puan bertukar pusat rawatan dialisis lah. Yang ini pusat rawatan dialisis biasanya tempat di swasta. Tapi asalnya perakuan tu hendaklah diperolehi daripada hospital kerajaan ataupun hospital pengajian universiti. Jadi rawatan ini terhad kepada had maksimum RM200 saja untuk satu sesi. Biasanya staf ataupun tanggungan dia akan selalunya 3 kalilah dalam seminggu, maka 600. Contoh macam itulah 600 untuk 3 sesi tu. 200 satu sesi termasuk suntikan EPO RM80. Tidak termasuk ubat-ubatan. Hanya rawatan dialisis dan suntikan EPO sahaja. Okey, bagi pembedahan ABF sekiranya diperakukan oleh pakar nefron kerajaan dan hospital itu tidak dapat melaksanakan pembedahan itu, maka staf ataupun tanggungan itu boleh merujuk ataupun boleh buat di hospital ataupun klinik swasta dengan rujukan daripada pakar nefron tadi. Okey, tak ada masalah. Yang ni kita tanggung jugalah ibu bapa, staf dan tanggungan. Perkhidmatan perubatan macam CT scan, MRI, ada hospital yang memang tak ada perkhidmatan perubatan ni. Jadi doktor ataupun pegawai perubatan tu merujuk ataupun dia membuat perakuan bahawa staf ini memerlukan perkhidmatan ini, maka kena buat dekat luar lah, yang mana memang berbayar. Jadi yang ini pun tuan-tuan dan puan-puan boleh mohon untuk sara ubat, kami panggil sara ubat lah. Boleh mohon kepada kami sekiranya kalau ada juga yang dah bayar dulu. Kalau dah bayar dulu, so make sure tuan-tuan dan puan-puan kena bagi sekali borang dan juga resit asal untuk kita rujuk dan buat pembayaran. Okey, rawatan kemandulan. Okey, rawatan kemandulan pun ditanggung tapi dengan syarat untuk primary infertility sahaja. Yang memang pasangan ataupun staf itu sendiri tidak pernah mengandung atau menghadapi kesukaran untuk mengandung. Memang tidak pernah langsung mengandung. Kalau dia pernah mengandung dan mengalami keguguran, yang itu dah dikira sebagai pernah mengandung lah. Ini memang tidak pernah mengandung dan rawatan yang ditanggung hanya rawatan yang dibuat secara semula jadi sahaja. Macam rawatan IVF itu tidak ditanggung lah. Okay. Rawatan kepakaran, yang ini rawatan kepakaran yang boleh diperolehi di hospital swasta. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dah mendapat rawatan di hospital kerajaan ataupun di mana-mana hospital kerajaan, memang tak ada lah rawatan kepakaran itu memang tak ada. Dan diperakukan oleh Ketua Pengarah Kesihatan bahawa rawatan itu tidak ada di mana-mana di hospital kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan memang direfer ke hospital swasta tersebut, maka tuan-tuan dan puan-puan juga layak memohon untuk kemudahan perubatan ini. Maksudnya rawatan untuk ditanggung lah. Okay. Rawatan di IJN. Okay. Yang ini selalulah sekarang ni kebanyakan kebanyakan rawatan di IJN yang kita terima ataupun permohonan untuk mendapatkan rawatan di IJN selalunya pesara-pesara.
staf pun ada juga untuk tanggungan-tanggungan mereka. Yang ini pun boleh mohon sekiranya dirujuk oleh pakar perubatan di hospital kerajaan ataupun swasta, merujuk tuan-tuan dan puan-puan ke IJN lah. Tapi dengan syarat, rujukan itu adalah daripada ataupun mendapat pengesahan daripada pakar kardiologi atau pakar perubatan umum atau pakar perubatan kecemasan. Salah satulah. Kalau macam pakar kanak-kanak yang itu memang bukan kita kata kita tak boleh guna pakai, tidak, tapi dia tidak termasuk dalam dalam pakar yang boleh yang diluluskan untuk merujuk tuan-tuan dan puan-puan ke IJN. Sekiranya ada staf-staf yang memang ada anak dia perlu dirujuk ke IJN, memang staf tu anak-anak dia memang diperakukan oleh pakar kanak-kanak. Tapi dapatkan juga pengesahan daripada pakar-pakar yang salah seorang daripada 3 pakar ni untuk kita bawa permohonan tuan-tuan dan puan-puan tadi ke panel perubatan UiTM. InsyaAllah biasanya kalau dirujuk ni biasanya tak ada masalah lah. Dan IJN ni juga walaupun kelulusan untuk sara ubat ni mengambil masa yang agak lama, tapi kalau kes-kes emergency ataupun kes-kes yang memerlukan segera, kita akan cuba cepatkan nak kes macam IJN ni lah. Okey, sekiranya diluluskan oleh UiTM, tempoh rawatan susulan yang diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ataupun tanggungan setelah dirujuk kepada IJN adalah tempoh 6 hingga 12 bulan sahaja. Tertakluk dengan prosedur yang telah dibuat lah. Maksudnya last prosedur adalah mula-mula masa tuan-tuan dan puan-puan jumpa tu, maka rawatan susulan lepas tu ambil ubat ke lepas tu memang 6 hingga 12 bulan sahaja. Untuk pesakit kanak-kanak, pesakit pediatrik, yang ini kita akan tempoh rawatan susulan biasanya 12 ke 24 bulan. Okey. Seterusnya rawatan yang ditanggung ialah rawatan kecemasan di hospital swasta. Kadang-kadang memang kita tak jangka tuan-tuan dan puan-puan ada keperluan staf ataupun tanggungan itu dia memerlukan rawatan yang serta-merta yang tidak boleh dilengahkan lagi bagi menyelamatkan nyawa lah ataupun kita panggil life threatening di mana tempat untuk kita nak pergi ke hospital tu agak jauh. Contoh agak jauh. Maksudnya paling dekat dengan kita pada masa itu hospital swasta saja. So jadi staf rawatan seperti ini sekiranya memang tak ada hospital ataupun klinik kerajaan yang berdekatan, maka rawatan ini boleh ditanggung dengan syarat status kecemasan hendaklah disahkan oleh pakar perubatan hospital ataupun klinik swasta itu tadi dengan mengemukakan laporan klinikal terperinci. Tapi kos rawatan untuk tempoh kecemasan tu yang ditanggung oleh UiTM ataupun kerajaan hanyalah bagi tempoh kecemasan itu sehingga tempoh pasien itu stabil dan boleh dipindahkan ke hospital, klinik dan kerajaan. Okey? Faham Okey, untuk rawatan di luar negeri ataupun rawatan di luar negara, sekiranya memang betul-betul berkeperluan staf setakat ini macam di UiTM kami tengok belum ada lagi. Alhamdulillah di Malaysia kita mempunyai hospital-hospital yang terbaik lah untuk semua kemudahan rawatan. Boleh diperolehi lah di hospital kerajaan ataupun hospital swasta. Walau bagaimanapun sekiranya memang terdapat keperluan, ini tuan-tuan dan puan-puan memang layak untuk memohon dengan syarat lah. Dengan syarat ada pengesahan daripada lembaga perubatan, memang ada perakuan daripada ketua pengarah kesihatan dan juga yang mana perakuan itu menyatakan memang tidak ada lah rawatan yang diperlukan dalam negara kita. Jadi ada borang-borang dia dan juga ada jemaah yang meluluskan lah. So, insyaAllah yang ini kalau ada betul berkeperluan, perkara 3, 4 tu kita akan bantu. Okey? Walau bagaimanapun kemudahan ini tidak dipanjangkan kepada ibu bapa pegawai. Hanya pegawai, pasangan dan anak-anak yang berkelayakan sahaja. Rawatan yang tidak ditanggung, okey, yang ini secara ringkasnya rawatan tak tanggung macam pembekalan makanan tambahan, food supplement lah, vitamin macam tu atau perubatan alternatif walaupun ianya disokong oleh pegawai perubatan kerajaan. Okey, walaupun ianya diperakui tapi tapi perkara-perkara yang tidak ditanggung itu tidak meliputilah perkara-perkara ini. Permohonan alat bagi tujuan menggantikan bateri alat tu kita dah tanggung, tapi kalau nak ganti bateri tu yang tu tuan-tuan perempuan sendirilah. Okey, permohonan perbelanjaan untuk pembekalan alat pakai buang
Pembekalan, okey, semua kategori alat tadi tu macam saya dah sebut tadi, untuk ibu bapa memang kita tak tanggung. Rawatan bagi pencegahan penyakit, rawatan perubatan dan pembedahan bagi tujuan ritual seperti dan kosmetik, seperti rawatan jerawat, bekatan, yang itu memang tak tanggung lah. Rawatan perubatan luar negara untuk ibu bapa, pembelian cermin mata kanta lekap, yang ni pun tak ada, kecuali yang kita tanggung ialah alat penglihatan terhad, yang tu untuk staf yang OKU lah, staf OKU ataupun tanggungan OKU penglihatan, dan juga rawatan pergigian, bukan buat crowning, gigi palsu, tampalan, rawatan ortodontik bagi tujuan rawatan kecantikan, yang ini tidak ditanggung. Okey, tata cara permohonan. Yang ni dah dapat rawatan di hospital kerajaan ataupun klinik kerajaan. Lepas tu kemudahan tu tak ada. So tuan-tuan dan puan-puan isi saja borang yang berkaitan. Borang sarubat kami panggil. Saya rasa staf hospital pun mungkin dah pernah tengok lah borang ni. Sebab biasanya biasanya hospital pun ada selalu berurusan lah dengan kami bagi staf-staf ataupun pesara yang memohon untuk sarubat ni. So ada yang dah mahir dah pun macam mana nak isi borang ni. Okey, yang penting kat bahagian 4 tu tuan-tuan dan puan-puan mesti mendapat perakuan daripada pegawai perubatan yang merawat. Yang mana perlu perakuan pakar, kena perakuan pakar lah. Kemudian hantar kepada kami untuk tujuan kelulusan. Proses kelulusan ini mengambil masa selama 20 hari. Sekiranya tidak melibatkan KKM. Tapi kalau kami boleh proses cepat, cepatlah tuan-tuan puan-puan dapat kelulusan tu, surat kelulusan tu. Okey, jenis borang yang digunakan, borang-borang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh perolehi lah dalam website kami di pejabat pendaftar, ada semua dalam tu, tuan-tuan boleh tengok. Yang ni 1/09 untuk pembekalan ubat, alat, rawatan kemandulan, perkhidmatan perubatan, IJN atau buah pinggang. Yang ni boleh tengoklah. Yang penting kita nak tengok, selalu kita akan tengok pada bahagian 4 tu. Okey, bahagian 4 tu lah yang menentukan untuk keperluan tuan-tuan dan puan-puan untuk rawatan kemudahan perubatan ni. Okey, 2/09 untuk rawatan kecemasan yang saya sebut tadi tu. Sekiranya memang berkeperluan. Yang ini kaedah dia pay and claim. Sebab kalau tuan-tuan pergi ke hospital swasta, memang kita tak akan keluarkan GL. So memang kaedahnya memang pay and claim. So nanti kalau memang adalah berkeperluan seperti ini, memang tuan-tuan dan puan-puan melibatkan untuk rawatan kecemasan, so kena sediakan jugalah dokumen-dokumen sokongan ada dalam borang tu. Yang ini untuk rawatan di luar negara. Sekiranya memang berkeperluan yang ini, so kami akan bantu nantilah. Okey. Alright, yang ini yang saya sebut tadi lah prinsip perbelanjaan perubatan yang ditanggung oleh UiTM, ianya merawat bukan mencegah. Okey, kemudahan-kemudahan lain yang berkaitan dengan kemudahan perubatan, kemudahan pelindungan insurans kesihatan kepada pegawai perkhidmatan awam yang berada di luar negara atas urusan persendirian. Yang ini di bawah urusan pejabat Naib Chancellor. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ke luar negara ada mohon kelulusan kan, pergi luar negara ada mohon kelulusan dahulu, setahun sekali layak untuk yang ditanggung lah untuk UiTM. UiTM tanggung setahun sekali insurans kesihatan ni. Pemeriksaan kesihatan bagi pegawai perkhidmatan awam, yang ini sangat digalakkan untuk staf yang berumur 40 tahun ke atas bagi memeriksa kesihatan tuan-tuan dan puan-puan, memastikan tuan-tuan dan puan-puan sihat, fit lah untuk melaksanakan tugasan harian. Yang ini pun tanggungjawab majikan ataupun ketua jabatan juga boleh menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan pemeriksaan kesihatan ini. Rawatan luar stesen. Okey, rawatan luar stesen ni sekiranya tuan-tuan dan puan-puan diperakukan ataupun dirujuk oleh pegawai perubatan kerajaan di hospital tempat tuan-tuan dan puan-puan dapatkan rawatan. Contoh tuan-tuan dan puan-puan kena ke HKL. Contohnya sekarang ni macam staf di UiTM Cawangan Negeri 9, saya ambil yang paling mudah Cawangan Negeri 9, dia mendapatkan rawatan selama ini di Hospital Besar Seremban. Okey, HTJ kan. So dia dah mendapatkan rawatan kat situ dan dirujuk ke HKL, Hospital Kuala Lumpur, atas sebab-sebab tertentulah atas sebab penyakit dia ke, maka dia layak memohon certain allowance seolah-olah staf tersebut melaksanakan tugasan rasmi. Okey, yang ini ada formula dia lah, macam
ada yang dilayak tuntut, macam lodging, lodging, penginapan hotel, tapi ada had dia. Walau bagaimanapun, walaupun layak untuk memohon allowance ini, tapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pergi ke sana, tuan-tuan kena ambil cuti rehat. Cuti memang tak boleh, maksudnya tidak layak untuk CPR, cuti kena ambil cuti rehat, tapi layak untuk memohon allowance seolah-olah tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan tugas rasmi. Okey? Yang ini memang kalau ada keperluan memang buat masa ini staf hospital memang kena hantar kepada kami dululah, tidak diturunkan lagi kuasanya kepada pentadbiran hospital. Sekadar perkongsian saja kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang ini trend perbelanjaan kos perubatan UiTM 2018 sehingga 2021 ada naik turun. Untuk 2021 ada penurunan sedikit. So 2022 kita akan tengoklah trendnya nanti. So kebanyakan portion untuk perbelanjaan ini dia banyak kepada macam tadilah peralatan, IJN dan juga klinik panel. Okey. Ya, ini manual kemudahan perubatan yang dikeluarkan oleh kami, BSK. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk juga di sini untuk penerangan lanjut. Okey, habis topik kemudahan perubatan. Kemudahan seterusnya ataupun yang ini kita panggil kebajikan lah, scope of kebajikan, skim khairat kematian staf UiTM. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, okey, kemudahan skim khairat kematian ini adalah inisiatif UiTM dalam meringankan beban yang ditanggung oleh waris staf apabila seseorang staf UiTM yang menyumbang kepada skim ini, yang sebagai ahli, dia ahli khairat kematian ini, meninggal dunia dalam tempoh perkhidmatan. So, kita pun tak tahu bila ajal kita, staf kita staf kita yang meninggalkan waris lah. Mesti ada yang meninggal waris macam yang dah berkeluarga, yang bujang tu ada ibu bapa kan. So skim ini terbuka kepada semua staf yang sedang berkhidmat, yang tetap ataupun yang kontrak UiTM tanpa mengira bangsa, keturunan dan agama. Setiap kali berlakunya kematian staf ataupun kematian ahli, ahli kita terdiri daripada staf dan juga pesara UiTM. Okey, lagi saya tunjuk statistik lah. Okey, sekiranya berlaku kematian staf ataupun kematian pesara dalam bulan-bulan tertentu, maka potongan gaji akan dibuat sebanyak RM2 untuk bagi satu-satu kematian. Sebagai contohnya macam tahun bulan ni, bulan 9 ada lebih kurang, bukan lebih kurang, bulan 9 ada 3 kematian staf. Maka nanti gaji bulan 9 lah, kalau gaji bulan 9 akan dipotong RM6. Contoh, 3 kematian, RM6 kita akan potong. Termasuklah kalau ada pesara yang meninggal ke, kalau ada 2 orang pesara yang meninggal, maka RM6 campur lagi RM4, maka RM10 lah potongan gaji kita pada hari itu untuk kita sumbangkan kepada waris-waris kita ni tadi. Salah satu kekuatan UiTM, tuan-tuan dan puan-puan, adalah staf dia yang ramai. Jadi kami nampak itu kekuatan staf UiTM dalam untuk membantu staf-staf yang lain lah, staf-staf yang lain ataupun waris staf yang ditinggalkan. Maka ini adalah salah satu caranya lah. Okey, jumlah ahli yang terkini staf sahaja 16,275 orang. Okey, yang belum menjadi ahli adalah 2,571 orang. Maksudnya 14% lah yang belum menjadi ahli. So kami anggarkan ataupun kami target sebenarnya 100% lah staf UiTM untuk menjadi ahli khairat kematian ini. Di mana sekiranya berlaku kematian, waris itu akan menerima RM32,514 daripada staf sahaja dalam tempoh 30 hari ataupun 30 hingga 60 hari lah daripada tarikh kematian. Okey, keahlian ini sekiranya tuan-tuan dan puan-puan belum lagi menjadi ahli, bolehlah menjadi ahli dalam melalui laman web portal kami lah. Masuk je dalam iStaff portal, pergi ke e-proses dan sokongan, kat situ ada tempat permohonan. Okey, sehingga 29 September 16,000 orang tadi, 16,275 orang telah menjadi ahli dengan ahli Persutima Persatuan Pesara UiTM 2,175 orang menjadi ahli. Sekiranya berlaku kematian staf ataupun berlaku kematian pesara, maka waris-waris mereka akan menerima lebih kurang anggaran
RM36,900. So untuk makluman sehingga September, staff kita yang meninggal ada 24 orang. Selalunya dalam satu tahun tu kami menganggarkanlah dalam 30 orang yang akan meninggal lah, staff UiTM. Macam tahun lepas 2021 ada 40 orang. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita buatlah, kita bantu waris-waris staff ataupun kita nak jagalah kebajikan waris staff kita sendiri, sebab dalam usaha orang kata apa, menghargai sumbangan dan staff ini tadi. Sekurang-kurangnya duit ini boleh membantu waris-waris staff ini tadi meringankan beban mereka ataupun meneruskan kehidupan. Okey, ini Encik Rizal yang ni staf HASA ataupun staf hospital yang telah statistik staf hospital yang telah menjadi ahli khairat kematian. Lebih kurang staf hospital ada 1000 lebih 1084 dalam statistik kami lah. So yang menjadi ahli 666 orang, berjumlah 418 orang lagi belum menjadi ahli khairat kematian. So saya harap dengan penerangan saya pada hari ini dapatlah meningkatkan jumlah keahlian ini. So kita pun tak tahu tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada something lah yang boleh kita tinggalkan kepada waris kita ataupun kita sendiri niat nak membantu staf-staf kita yang lain. Kalau kita pergi pun menziarahi kematian pun, saya rasa kita tak akan bagi RM2 sahaja kan. Kita akan bagi lebih daripada itu. So yang ni mungkin salah satu cara lah macam mana kita nak membantu rakan-rakan ataupun waris-waris rakan-rakan kita yang lain. Okey, so 61.44% saja yang baru menjadi ahli. Okey, bagaimana nak menjadi ahli? Okey, yang ni senang saja tuan-tuan dan puan-puan, masuk dalam STARS, ambil tu permohonan skim khairat kematian. Masuk je dekat situ, proses dia sekejap saja. So nanti kita akan proses untuk keahlian tuan-tuan dan puan-puan. Okey, selain daripada skim khairat kematian, sekiranya berlaku kematian staf, okey, kami di bahagian saraan dan kemudahan akan menguruskan wang bantuan mengurus jenazah bagi staf ini untuk diserahkan kepada waris staf sebanyak RM3,000. Sekiranya tuan-tuan ahli khairat ke ataupun tak ahli khairat ke, so sekiranya kita meninggal dalam perkhidmatan kita, maka waris kita akan menerima RM3,000 untuk bantuan mengurus jenazah. Biasanya kami akan dimaklumkan tentang kematian staf oleh pejabat pentadbiran PTJ sendiri. So kami akan serahkan RM3,000 tadi dalam tempoh 3 hari dari tarikh kematian melalui kami ziarah waris ataupun kalau jauh ke ataupun macam masa PKP dulu masa musim PKP dulu kami akan transfer secara online duit wang bantuan mengurus jenazah ni. Sekiranya tuan-tuan ahli khairat kematian, maka waris akan terima sebanyak RM8,000. RM3,000 ni memang akan diterimalah oleh waris. RM5,000 tadi adalah pendahuluan daripada khairat kematian tadi. Okey, RM5,000 kita akan ambil bagi pada waris. So RM36,000 tolak RM5,000 jadi RM31,000 kan. Jadi selepas tu kita akan uruskan yang RM31,000 itu kepada waris staf dalam tempoh 30 hingga 60 hari daripada tarikh kematian. Okey. Habis untuk skim khairat kematian dan juga wang bantuan pengurusan jenazah, kita ada skim ex gratia bencana kerja. Okey, yang ini pun saya nak tuan-tuan dan puan-puan, at least tuan-tuan dan puan-puan tahu ada skim ini. Ia berkaitan dengan kemalangan di tempat kerja, macam itulah. Okey, sepintas lalu, okey, kita ni staf UiTM Badan Berkanun ataupun penjawat awam, staf kerajaan tidak dilindungi di bawah Akta Perkeso. Kecuali yang staf-staf yang memang kontrak lah. Kalau dia memang full kontrak, dia memang ada Perkeso yang ni. Okey, oleh itu kerajaan telah mewujudkan skim ex gratia bencana kerja bagi memberi pampasan ataupun pengiktirafan kepada kaki tangan awam dan juga menjaga kebajikan kaki tangan awam dan orang tanggungan sekiranya staf tersebut ditimpa bencana kerja. Skim ini memberi pampasan kepada staf UiTM yang ditimpa bencana kerja semasa menjalankan tugas rasmi sehingga menyebabkan hilang upaya kekal atau kematian, termasuk teraniaya disebabkan perbuatan dendam akibat daripada tindakan semasa menjalankan tugas rasmi. Yang ini tertakluk di bawah Perkeliling Perbendaharaan WP 6.3.
Staf yang layak untuk skim ex gratia bencana kerja ini adalah staf kontrak sementara yang tidak mencarum PKS. Okey. Apakah ia tafsiran bencana kerja? Kemalangan semasa ataupun kemalangan yang berlaku di luar kawalan semasa menjalankan tugas rasmi. Kemalangan ini ataupun tugas rasmi ini dia merujuk kepada tugas atas jawatan. Selalunya kita bagi peringatanlah ataupun kita remind selalunya staf-staf yang bekerja di makmal-makmal yang mempunyai peralatan-peralatan yang berisiko tinggi. Macam menggunakan alatan-alatan ke alat-alat pemotong ke so kita tak tahu mungkin kemalangan itu berlaku semasa tugas rasmi tersebut. Ataupun kemalangan yang berlaku bila-bila masa disebabkan oleh perbuatan anasir-anasir jahat seperti balas dendam sebagainya akibat tugas rasmi. Kita tak tahulah, masa sebelum ni kita pernah dengar lah macam contohnya lah polis ke lah kita pun tak minta benda ni kan, macam polis bantuan mungkin berisiko tinggi sebab dia pun berjaga melaksanakan kawalan sehingga tengah malam. So, kita tak tahu ada ke orang-orang yang berniat jahat dan sebagainya. Itu contoh. Ataupun penyakit khidmat yang berpunca daripada aktiviti dan faktor persekitaran di tempat kerja. Penyakit khidmat ni contohnya macam salah satunya macam kanser lah. Kanser akibat daripada selalu kat tempat kerja tu terdedah dengan ejen-ejen ataupun bahan-bahan kimia ke, dan ada pengesahan daripada lembaga perubatan mengatakan penyakit yang dialami oleh staf ataupun staf ini adalah berpunca daripada persekitaran tempat kerja tadi. Okey, itu contoh kami. Itu adalah penyakit khidmat. Hilang upaya kekal ni ialah hilang upaya kecacatan lah macam kecacatan kemalangan yang dialami tadi menyebabkan staf tadi hilang upaya kekal yang berkekalan menghilangkan atau mengurangkan keupayaan seseorang pegawai itu menjalankan aktiviti yang dilakukannya sebelum ditimpa bencana kerja. Kita pernah ada staf yang mengalami kemalangan di tempat kerja sehingga menyebabkan hilang satu jari lah. Dia terkena mesin panas lah, tangan dia termasuk dalam mesin tu, so menyebabkan hilang satu jari tengah ni. Okay, jadi so dia daripada 5 jari dia jadi 4, maka dia dah dikira sebagai hilang upaya kekal lah. Di mana hilang upaya kekal itu akan ditaksirkan oleh lembaga perubatan berdasarkan daripada lampiran dalam 6.3. Maksudnya dia ada peratusan-peratusan dia untuk melayakkan dia kepada pempasan tersebut. Pempasan ni duit lah. Duit. So dia dibayar bentuk macam mana? Sekaligus ke, pukal ke, ataupun secara bulanan ke. Yang itu ada perkiraan dia. Liputan skim. Perjalanan lazim dan munasabah pergi dan balik ke tempat kerja. Semasa menjalankan tugas rasmi, kemalangan semasa dalam perjalanan ke mana-mana bertugas rasmi ataupun berkhusus. Kemalangan semasa waktu rehat rasmi. Atau waktu rehat yang dibenarkan. Kadang-kadang ada staf yang shift. So, waktu rehat dia tak sama macam kita yang kerja pejabat ni. So, ada waktu rehat yang dibenarkan. Dan juga kemalangan semasa menyertai aktiviti sukan. Sukan yang diiktiraf sebagai sukan di peringkat jabatan lah. Peringkat jabatan, peringkat universiti. Peringkat antarabangsa, kebangsaan, kementerian. Hari latihan tidak termasuk dalam liputan skim. Maksudnya pada hari kejohanan sukan sahaja. Pergi dan balik dia berlaku kemalangan. Saya katakan hilang upaya kekal ataupun meninggal dunia. Kalau meninggal dunia tu waris lah yang akan dapat papasan tu. Okey. Saya ada masa lagi 10 minit Okey, yang ni sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terlibat lah dalam urusan untuk klaim pampasan. Pampasan, ini dokumen-dokumen dia memang banyak Contohnya kemalangan pergi dan balik ke tempat kerja So bila contohnya kita pergi ke tempat kerja, berlaku kemalangan kat kita, berlaku hilang upaya kekal kat kita, contohnya jari kita hilang ke, so kita nak buat pampasan permohonan. So yang inilah dokumen-dokumen dia. So nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk. Okey. Kalau kes kematian pun sama, banyak juga. Kes kematian ni ketua ataupun majikan yang kena uruskan untuk gemulah staf tu. Okey. Dan dia kena link lah dengan waris staf tu. Okey. Yang ni bagi kes penyakit khidmat, keperluan dokumen dia. Salah satu keperluan dokumen untuk kemalangan semasa pergi ataupun balik ke tempat kerja, lakaran kasar laluan perjalanan.
So kita nak tengok laluan perjalanan tuan-tuan dan puan-puan tu tadi, adakah ia laluan biasa daripada rumah ke tempat kerja. Memang itu jalan dia, bukan macam daripada rumah kita pergi dulu kedai, kita pergi dulu hantar anak ke taska, pergi dulu singgah sana dan berlaku kematian. Macam tu. So selalunya jalan biasa yang memang daripada rumah terus ke tempat kerja terus rumah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kita kena hati-hati itulah Cik Rizal. Mungkin staf dia kurang maklum ada staf yang ambil apa ni borang keluar peribadi dia keluar peribadi. Memang telah diluluskan, tapi apabila di dalam perjalanan balik, maka liputan skip ini tidak meliputi waktu keluar peribadi tadi. Dia ada yang diliputi ataupun tidak diliputi. Yang ni staf kena faham betul-betul. So untuk urusan keluar peribadi memang tidak termasuklah dalam skim ini. Okey. Yang ini faedah sekiranya telah diluluskan pampasan, hilang upaya kekal sebanyak 20%, kalau kurang daripada 20% akan dapat ex gratia pukal. Maksudnya bayaran pampasan secara pukal. Kalau lebih daripada 20% biasanya pukal dan bulanan. Macam kes staf kami, staf kita sebelum ni yang memohon dia lebih lah. Kalau tak salah saya dalam 80 lebih macam tu. So dia akan dapat pukal dan bulanan, bayaran bulanan. So ada juga perkiraan dia, ada juga formula dia yang disahkan oleh Kementerian Kewangan dan bulanan itu adalah seumur hidup staf. Okay, sebab pampasan lah kepada dia sebab semasa dia melaksanakan tugas tu berlaku kemalangan kat dia. Okey, kalau 100% lumpuh ke dan sentiasa memerlukan layanan tersendiri daripada orang lain, yang itulah pukal, bulanan, allowance, layanan sentiasa. Sekiranya berlaku kematian, maka waris layak menerima pampasan ex gratia waris. Okey. Penerima hilang upaya kekal yang ini memang diterima oleh pegawai sendiri. Pampasan itu akan dibayar bermula daripada tarikh bencana ataupun tarikh didiagnos oleh pegawai perubatan. Faedah bulanan diterima seumur hidup. Kalau ex gratia waris, yang ini kes-kes kematian, maka waris-waris yang layaklah akan menerima pampasan tersebut mengikut perkiraan, mengikut formulanya tersendiri. Okay, yang ini tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kemudian lah. Okay. Yang ini yang saya sebut tadilah taksiran hilang upaya kekal. Yang ni bukan kita yang tentukan. Yang ini kena lembaga perubatan khas. Ada jenis-jenis dia. Tengok kat atas macam hilang kedua-dua tangan dan pengundungan di anggota atas. So 100% taksiran hilang upaya kekal dia. So daripada 100% tadi ada kiraan-kiraan dia. Akan tengok umur, akan tengok dia punya gaji. So maka dekat situ akan keluarlah jumlah-jumlah berapa bayaran kita nak bagi secara lamsam, berapa bayaran kita nak bagi secara bulanan kepada staf itu tadi. Ini hilang upaya kekal. Okay, yang ni contohlah. Yang ni pun tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk nanti. Hilang jari telunjuk seluruh, so 14%. Hilang dua ruas, 11%. Ada kes pemandu kita lah. Dia claim untuk papasan ex gratia bencana kerja ni. Dia claim tapi dia tak ada hilang upaya kekal apa-apa. Tapi dia claim dia hilang deria rasa. Maka lembaga perubatan yang menilai menilai tahap hilang upaya kekal penama tu, keputusannya masa tu 1% sebab dia ada hilang deria rasa. Yang tu pun kita bayar. Kita bayar secara pukal. Okey. Yang ni contohlah. Okey, habis topik untuk ex gratia bencana kerja. So kita juga ada tambang mengunjungi wilayah asal. Yang ini adalah kategori bagi pegawai-pegawai ataupun staf-staf yang berkhidmat berkhidmat bukan di wilayah asal mereka. Okey, untuk ini tak semua staf yang terlibat, di mana pegawai yang bertukar wilayah ini yang paling mudah lah ada 3. Sabah, Sarawak dan Semenanjung. So kalau dia memang asalnya ibu bapa dia asal daripada Sabah, dia bekerja di Semenanjung, bekerja dekat hospital ni sekata maka dia layak untuk tambang mengunjungi wilayah asal ini sekali dalam 1 tahun perkhidmatan. Maksudnya dia ada cycle dia lah. Dia dah bekerja 6 bulan, lepas tu dia dah boleh mohon tambang mengunjungi wilayah asal ni untuk balik ke wilayah asal, untuk melawat keluarga, untuk balik ke kampung. Yang ni untuk layak untuk diri dia. Sekiranya dia telah berkeluarga, layak untuk pasangan dan juga anak-anak yang berkelayakan.
Okey, anak-anak tu samalah tafsiran macam kemudahan perubatan tadi. Anak di bawah umur 21 tahun, daif, lemah. Kalau OKU tu memang tak ada had umur lah. Maka kita akan bagi dia satu cycle untuk dia balik ke kampung. Tambang kapal terbang lah. Tambang kapal terbang. So macam Sabah ke Semenanjung, Semenanjung ke Sarawak, Labuan dan sebagainya. Saya rasa staf hospital ramai juga ni Cik Rizal yang layak untuk mengunjungi wilayah asal ni, untuk tambang mengunjungi wilayah asal. Okey. Tambang Ehsan untuk staf yang layak kepada tambang mengunjungi wilayah asal, yang ni terhad 4 kali saja untuk tujuan melawat ibu bapa ataupun salah satulah kelayakan ibu bapa sama macam saya cakap tadi tu. Okey, ataupun ibu bapa mertua bagi tujuan nak melawat kerana sakit tenat ataupun meninggal dunia. Okey, yang ini pun layak untuk tambang Ehsan. Tambang kapal terbang lah. Alright. Kemudahan tambang mengiringi jenazah dan menguruskan pemindahan barang. Yang ini sekiranya pegawai meninggal dunia lah, staf meninggal dunia, maka semua ahli keluarga boleh diberi tambang mengiringi jenazah untuk balik ke wilayah asal. Okey, dan juga tambang menguruskan pemindahan barang. Begitu juga yang bujang, waris yang tinggal pun layak diberi tambang kemudahan tambang mengiringi jenazah dan diberi juga kemudahan tambang mengurus pemindahan barang. Kiranya staf itu meninggal dunia, okay? Di wilayah berkhidmat. Di wilayah berkhidmat ni contohnya dia orang tadi macam saya sebut tadi lah, asalnya Sabah, so wilayah berkhidmat dia Semenanjung di hospital kan, hospital UiTM. Okay, asalnya Sabah. So, diberilah kemudahan untuk balik ke Sabah. Itu contoh, Okey, ex gratia kematian. Yang ni sepatutnya tadi di bawah tajuk ex gratia. Okey, ex gratia kematian, yang ini hanya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tapi yang ini diuruskan oleh bahagian pengurusan perkhidmatan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita pun ada ex gratia kematian di bawah Perkeliling Perkhidmatan bilangan 11 tahun 2019. Ini adalah diberikan kepada waris, kepada waris di mana apabila staf itu sendiri meninggal dunia, dia meninggal dunia di mana staf itu telah berkhidmat dengan UiTM tidak melebihi 240 bulan. Okey, kat situ adalah jumlah pemberian ex gratia kepada waris tu. Sekiranya dia baru bekerja kurang daripada 60 bulan, maka waris layak menerima 150,000 pembayaran ex gratia kematian ni tadi. Waris kalau dia dah bekerja lama sikit, 61 hingga 120 bulan maka dapat 100,000. Kat situ tuan-tuan dan puan boleh tengoklah jadual bawah tu. So lebih daripada 241 bulan tak adalah. Tapi dia ada faedah-faedah lain, faedah terbitan, ganjaran yang itu yang waris layak. So banyaklah daripada tu. Ini untuk menjaga kebajikan waris staf yang staf yang meninggal dunia tadi, yang di mana perkhidmatan dia tak lama, 240 bulan. 240 bulan tu berapa tahun 20 tahun. So 20 tahun ke bawah lah yang layak menerima pemberian ex gratia ini, waris. So yang ini diuruskan oleh bahagian pengurusan perkhidmatan di bawah yang ini akan dihantar ke JPA lah pada KUAP. Okey, ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sajalah. Selain daripada penjawat awam, kita staf badan berkanun pun layak untuk ini. Okey. Alhamdulillah dah pukul 9.58. Minta maaf kalau saya laju sikit. Tapi banyak lagi sebenarnya kemudahan-kemudahan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tahu, perlu tahu. So yang ini ringkasan lah, yang ini memang ada dekat website. Subsidi yuran taska, yang lain-lain tu saya dah ceritakan tadi. Sumbangan bantuan bencana alam. Yang ini kalau tuan-tuan dan puan-puan ditimpa musibah, bencana alam, rumah banjir ke, rumah terbakar ke, yang ini maklumkan kepada kami. So kami akan majukan permohonan untuk kebahagiaan sedekah zakat, sedekah dan wakaf untuk bantuan bencana alam berjumlah RM500. Okey, subsidi yuran taska yang ini untuk yang berkelayakan sahaja, di mana staf yang menghantar anak-anaknya, anak-anak yang berumur bawah 4 tahun di taska di tempat kerja, taska asuhan di tempat kerja. Macam UiTM Shah Alam ada satu taska dalam ni. So kalau hantar dekat situ dan pendapatan bulanan isi rumah staf tadi tidak melebihi RM5,000, ada dua maksudnya suami isteri tidak melebihi RM5,000, layak untuk memohon subsidi ini. Satu anak akan mendapat subsidi sebanyak RM180 sebulan. Jika layaklah. Yang ni pun hantar kepada kami.
Okey, tuntutan papasan ex gratia yang ni saya dah terangkan tadi. Tetapi kalau ada sesi masa yang lebih panjang ataupun ada satu sesi slot lain, kita akan boleh go through lagi lah pasal papasan ex gratia bencana kerja ni. Bantuan zakat, sedekah dan wakaf. Okey, yang ni kami pun ada aratan strategik dengan Zawaf. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memang berkeperluan untuk bantuan zakat dan sedekah ni, pihak pentadbiran hospital sekiranya maklum ada staf yang berkeperluan kat sini pun boleh majukan kepada kami untuk kami berikan kepada bahagian Zawaf lah untuk keperluan zakat dan sedekah. Okey, sumbangan bantuan Aidilfitri dan sumbangan bantuan awal persekolahan yang ini dikelolakan oleh bahagian zakat, sedekah dan wakaf dengan kerjasama bahagian saraan dan kemudahan juga. Yang ini ada waktu-waktu tertentu waktu-waktu tertentu dia Zawaf akan buka untuk permohonan ini. Okey. Untuk sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan kemudahan-kemudahan tadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuklah, boleh refer, boleh kepada kami, staf-staf Puan Nurul Liana untuk kemudahan perubatan, Puan Nur Farah untuk kemudahan perubatan juga. Puan Nurul Liana pun menguruskan tambang wilayah asal, mengunjungi wilayah asal. So boleh juga refer kepada kami. Boleh juga WhatsApp business kat bawah tu ada nombor-nombor untuk WhatsApp lah untuk sebarang pertanyaan. Okey, daripada Nabi Muhammad SAW telah bersabda sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. So moga-moga tuan-tuan dan puan-puan, staf hospital, frontliners, doktor-doktor, misi semua tergolong dalam kumpulan ini dan selain kita mencari rezeki untuk pekerjaan harian kita dan kita juga memberikan khidmat baik kepada masyarakat di luar sana, orang awam sana dan semoga diberkati oleh Allah. Semoga tuan-tuan dilimpahi kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. So, itu sahaja taklimat daripada saya. Saya buka lah sekiranya ada soalan. So, saya pass balik kepada pengerusi majlis. Silakan. Terima kasih. Baiklah, seterusnya kita buka untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada pertanyaan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita. Di sini saya ada nampak ada soalan. Salam Puan, maaf ingin bertanya, kemudahan insurans untuk luar negara ada had ke? Bagaimana nak tengok details untuk kemudahan insurans ini? Itu soalan. Okey, saya jawab dulu Okey, untuk kemudahan insurans ke luar negara yang saya sebut tadi, yang itu di bawah kelolaan pejabat Naib Chancellor. Had dia setahun sekali. Kalau kita pergi ke luar negara, setahun sekali sahaja. Kalau lebih daripada itu adalah pembiayaan sendirilah. Yang itu dalam H1U, kalau tak salah saya ada maklumat-maklumat tersebut. Atau tuan-tuan dan puan-puan boleh call pejabat Naib Chancellor sendirilah yang menguruskan insurans ke luar negara untuk staf ni tadi. Okey? Okey, soalan yang seterusnya. Pada borang perubatan, perlu dapatkan tanda tangan pengarah atau tidak, ya? Okey. Tanda tangan permohonan kemudahan perubatan yang menggunakan borang sara ubat 1/09 tu hanya yang menggunakan ataupun yang memerlukan ubat di bawah formulary hospital sahaja. Maksudnya ubat-ubatan tu ada di bawah formulary hospital sahaja, tak ada dalam KKM. Yang itu sahaja yang perlu mendapatkan kelulusan daripada pengarah hospital. Kalau macam alat, perkhidmatan perubatan yang lain-lain tu tak perlu tanda tangan pengarah hospital. Saya rasa yang tu bahagian pentadbiran yang menguruskan borang tu sedia maklumlah yang mana yang perlu ataupun tidak untuk tanda tangan pengarah hospital tu tadi. Hanya untuk ubat sahaja, ubat yang di bawah formulary hospital UITM sahaja. Okey, itu sahaja soalan yang berada di ruangan chat. Okey, nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan HUITM ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Ainul Fazilah Harun di atas kesudian untuk berkongsi maklumat berkenaan taklimat kemudahan staf pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf hospital HUITM dan terima kasih juga diucap kepada semua staf yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih Puan Ainul Fazilah Harun. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.